Lazimnya kebanyakan pengamal rawatan tradisional perlu menuntut ilmu terlebih dahulu dan selepas memperoleh ijazah daripada guru di bidang terbabit, barulah mereka layak untuk merawat pesakit. Malahan pernah kita dengar kelebihan di kalangan segelintir di kalangan mereka yang memperolehi keistimewaan sebagai perawat tanpa menuntut ilmu berkaitan, namun dapat juga memberikan rawatan sehingga berjaya. Namun, kelebihan seseorang juga tidak dinafikan apabila memperoleh ilmu terbabit melalui mimpi atau mungkin juga melalui kaedah rohani tanpa mempelajarinya. Hal ini diakui sendiri oleh pakar perbidanan tradisional dan urut wanita Cik Sum binti Kasim atau lebih mesra dipanggil Kak Wan Cik Sum dari Kampung Kebakat, Wakaf Baharu, Kelantan. Menurutnya, sejarah beliau menjadi seorang bidan dan tukang urut sebenarnya tidak pernah belajar dari mana-mana guru dan kemampuannya dapat melaksanakan kedua-dua tugas tersebut memang mengagumkan penduduk tempatan. Walaupun bapanya seorang tukang urut tersohor manakala ibunya pula seorang bidan yang tidak asing lagi di kampungnya, namun beliau memperoleh ilmu bukan di atas ajaran kedua-dua orang tuanya itu. Anehnya, cara beliau memperoleh ilmu berkenaan bukanlah menuntut dari arwah bapanya, tetapi sejarah beliau memperoleh ilmu melalui kehadiran keturunannya itu semasa orang lain semuanya tidur. Jadi setiap kali malam Selasa terutamanya jam 2 pagi, beliau tidak dapat melelapkan mata apatah lagi untuk pejam walaupun sekejap. Ini bermakna setiap malam itu keturunannya itu akan hadir sambil memberikan tunjuk ajar secara berperingkat demi peringkat sehingga beliau mahir dan mampu melakukan pelbagai kaedah sebagaimana yang diterimanya. Peringkat awal keturunannya datang mengajarkannya seketika beliau berusia 35 tahun. Semenjak itu, keturunannya akan datang mengajarkan segala ilmu dan kaedah sebagai seorang perawat yang mahir dan mampu menyembuhkan pelbagai jenis penyakit atas keyakinan dirinya selain berserah kepada Allah sebagai penyembuhnya. Pada awal, beliau menerima ilmu seumpama itu jika dilihat kepada pandangan zahir sikapnya agak luar biasa dan hal ini memang diketahui oleh anak-anaknya. Justru, jika terjadinya hal yang agak luar biasa itu, anak-anaknya sering akan membangunkannya, bimbang dirinya mengalami sesuatu masalah gangguan tidur seperti bermimpi ataupun mengigau. Dengan demikian, beliau berpesan kepada anak-anaknya jika berlaku hal tersebut lagi, tak perlulah beliau dikejutkan kerana beliau bukannya mengigau atau bermimpi. Misalnya, ketika beliau memperoleh ilmu mengurut misalnya, tangan kanannya mengalami masalah pecah-pecah. Beliau pada mulanya agak hairan juga dengan keadaannya itu, lalu mendapatkan rawatan di sebuah hospital di Wakaf Baharu bernama Dr. Singgam. Namun, doktor yang ingin merawatnya itu terpaksa menolaknya kerana bimbang dijangkiti kuman. Bimbang dengan keadaan tangannya yang dianggap jijik itu kerana tidak mengetahui puncanya beliau berkeadaan begitu. Beliau akhirnya menemui bapa saudaranya untuk mendapatkan nasihat berhubung dengan masalah penyakit yang hanya dialami tangan kanannya sahaja. Daripada maklum balas, bapa saudaranya itu menyatakan untuk memberikan gambaran bahawa disebabkan penyakitnya itulah membolehkan beliau memberikan khidmat mengurut dan ilmu berhubung dengan mengurut itu telah diperturunkan mulai tangannya dan beliau tidak perlu bimbang tentang penyakit anehnya itu. Selepas itu, bapa saudaranya merenjiskan air ke tangannya dan beberapa ketika kemudian penyakit jijik tangan kanannya sembuh sepenuhnya seperti sedia kala. Berhubung dengan ilmu yang diperolehi melalui tangan kanannya itu, beliau memberitahu bapa saudaranya tentang penolakan ilmu tersebut. Bapa saudaranya agak terkejut dan hairan dengan sikap beliau kerana ilmu tersebut adalah dari keturunan Kak Wan Sum sendiri. Jadi dia tidak patut menolaknya.
Namun disebabkan pertanyaan dan penjelasan sebenar yang diungkapkan oleh bapa saudaranya itu, malah penyakit yang dialaminya itu adalah dari keturunannya sendiri. Bermula dari saat itulah beliau sanggup menerimanya dan memberikan khidmat rawatan kepada individu atas dasar membantu mangsa dan pesakit supaya berkeadaan sihat. Membicarakan perihal mengurut, beliau mampu merawat individu yang diserang penyakit strok atau dikenal juga angin ahmar dengan kaedah mengurut. Selain itu, ramai juga pesakit beliau yang datang menerima rawatan untuk memulihkan urat saraf yang terseliuh. Di samping beliau boleh merawat pesakit yang mengalami masalah perut seperti uluran, medu, kanser, malahan kesukaran mendapat anak misalnya, beliau akan usahakan mencari ubat dari akar-akar kayu dan tumbuhan herba. Manakala masalah uluran yang dialami oleh segelintir di kalangan lelaki, beliau perlu mengurutnya terlebih dahulu dan apabila mengetahui masalah tersebut, barulah diberikan ubat. Perlunya beliau membuat urutan jika mengalami masalah uluran untuk mengenal pasti jenis-jenis uluran sama ada uluran angin, lendir ataupun uluran darah. Selain itu, Kak Wan Sum pernah membuat rawatan lenguh-lenguh strok dengan mendapatkan pohon-pohon herba. Kemudiannya direbus dan ditudung, kemudian pesakit diminta duduk di atas sebuah kerusi. Manakala air rebusan itu diletakkan di bawahnya dan dibaluti dengan sehelai kain yang hanya kelihatan kepala dan leher pesakit itu sahaja. Kaedah ini menyebabkan peluh mengalir keluar kerana bulu roma akan terbuka dengan mudah. Malahan, kaedah ini juga menjadikan pesakit memperolehi tenaga untuk berjalan. Selepas itu, apabila peluh habis keluar dari badan pesakit, air rebusan itu tadi digunakan oleh pesakit terbabit sebagai mandian yang dibilas pula dengan air yang lain untuk tujuan mencuci peluh tersebut. Katanya, penyakit kulit merupakan suatu masalah kepada segelintir individu dan di zaman moden ini, penyakit berkenaan masih lagi menjangkiti kebanyakan pesakit berpunca daripada pencemaran udara. Walau bagaimanapun, beliau boleh merawat berbagai jenis penyakit kulit penyebab kepada gatal-gatal seperti campak, bisul kera dan bertih dengan kaedah air tawar. Misalnya penyakit bisul yang sering dialami di kalangan orang-orang Melayu, beliau akan mengambil halba, sejenis herba dimasak bersama nasi dagang, kemudiannya digiling dan digosok dengan kemenyan dan kemudian bahan-bahan ini ditampalkan di atas bisul tersebut sekadar kelihatan mata bisul itu sahaja. Manakala bagi rawatan kanser perut, beliau pernah membuat rawatan berhubung penyakit berkenaan melalui kaedah tradisional menggunakan bahan-bahan seperti beras pulut hitam, asam limau dan madu lebah asli. Pulut hitam itu hendaklah digoreng tanpa minyak, kemudiannya digiling. Selepas itu, perahkan asam limau dan campurkan dengan madu lebah asli. Bahan-bahan ini hendaklah digaulkan bersama dan sapukan di tempat kanser tersebut. Selepas bahan-bahan ini disapukan dan beras menjadi sejuk, sapu pula kali kedua, tetapi bahan asalnya jangan dibuang kecuali apabila beras panas bolehlah dibuang dengan segera. Kaedah sedemikian juga boleh dilakukan untuk merawat bengkak hati yang menjadi kuning. Sambungnya lagi, bagi bayi-bayi yang terkena penyakit kuning, beliau akan mandikan dengan daun susu kambing, daun ketup dan daun inai. Ketiga-tiga daun herba berkenaan akan direbus bersama malah kelihatan airnya berwarna merah serta kuning, kemudiannya dibuat mandi. Katanya menambah, bagi kanak-kanak dijangkiti penyakit cacing akan menyebabkan perut mereka buncit serta dialami oleh kanak-kanak menjadikan mereka tidak selesa dan menyebabkan mereka menangis. Selain beliau membuat tangkal yang dipakai pada leher dan lengan, beliau akan dapatkan daun ketup dan ketumbit diumpalkan bersama lalu ditampalkan di perut. Sebaliknya, jika kanak-kanak diserang sakit sarat, dirawat menggunakan pisang kelat. Pisang kelat itu dibakar terlebih dahulu dan dicampurkan dengan sarang angkut-angkut ataupun dengan selut liat. Kaedah seumpama ini akan menyebabkan kanak-kanak tidak lagi kerap buang air besar dan cirit bidit. Sementara bagi masalah wanita lambat bertemu jodoh, akan meminta beliau mencari alternatif wajar bagaimana dapat beliau lakukan dalam usaha menyelesaikan masalah sedemikian. Apa yang diperlukannya ialah mendapatkan bunga 7 warna, masukkan batang beluru, asam limau nipis dan asam limau purut. Selepas di bahan-bahan ini siap,
wanita terbabit dimandikan. Setakat ini, atas izin Allah, mandi bunga yang dilakukannya terhadap beberapa orang wanita telah menemui kejayaan. Walaupun kehidupan hariannya tidaklah semewah orang lain, namun kerananya beliau dapat berbakti kepada orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan dari sudut perubatan alternatif, dan atas dasar itu, beliau tidak ingin menghampakan harapan orang ramai terhadapnya. Alhamdulillah, katanya, mangsa lambat jodoh iaitu seorang wanita berusia 45 tahun dari Kota Baru, Terengganu serta dari Kuala Lumpur kemudiannya bertemu jodoh selepas rawatan dilakukannya. Sementara itu, menurut Akta Bidan tahun 1988, wanita-wanita hamil yang akan melahirkan anak perlu bersalin di hospital. Berikutan syarat tersebut, bagi bidan tradisional sepertinya perlu mengambil kursus bidan dan mengurut yang ditetapkan pihak Kementerian Kesihatan, dan kursus ini dihadiri oleh beliau di Tanah Merah pada tahun 2008. Dengan demikian, selepas ibu-ibu bersalin di hospital, beliau mengambil upah bertuku sambil mengurut untuk tujuan memulihkan urat saraf yang rosak, memulihkan peranakan ibu-ibu salin dan sebagainya. Bermakna dalam kampung berkenaan hanya beliau seorang sahaja yang terpilih untuk mengikuti kursus tersebut kerana kelayakan dan kemahirannya sendiri. Misalnya dalam proses bertuku, pada peringkat pertama beliau akan mengurutnya. Terlebih dahulu diikuti bertuku khususnya di bahagian belakang, paha dan seluruh tubuh. Dalam hal ini, menurut Kak Wansum, bagi wanita-wanita sedang hamil dan sedang menunggu masa untuk bersalin, beliau akan menghasilkan minyak khusus seperti minyak kelapa dan sebagainya dengan mengisikan ayat-ayat suci Al-Quran, doa dan zikir khusus bagi memudahkan ibu-ibu bersalin. Manakala bagi wanita-wanita yang pernah melahirkan anak, tiba-tiba pada satu masa wanita terbabit begitu sukar untuk melahir dan mendapatkan zuriat padahal dirinya masih sihat dan berupaya untuk melahirkan anak. Beliau menyarankan kepada wanita-wanita terbabit supaya mengamalkan memakan pucuk senduduk bagi memudahkan benih jatuh ke dalam sarung telur. Masalah tidak dapat anak berikutan, benih sememangnya jatuh ke dalam sarung telur tetapi tidak dapat bertahan lama disebabkan terlalu banyak lendir. Telur tersebut berganjak dari kedudukan yang sepatutnya. Kaedah yang digunakannya dalam rawatan ini, ambil pucuk senduduk dengan memegang menggunakan jari tengah, potong sebelah kiri dan sedikit kanan, ditumbuk kemudian diminum jam 3 pagi pada bulan ini dan bulan hadapan pula jam 3 pagi dan seterusnya bulan berikutnya jam 3 pagi. Selepas itu tunggu dan lihat perkembangannya. Kejayaan ini turut dikongsi oleh seorang ibu dari Kubang Krian, Kota Baru, Kelantan. Setelah mengamalkannya, beliau akhirnya dapat melahirkan anak sebagaimana yang diharapkan walaupun sebelum ini terlalu sukar baginya. Kaedah meminum air rebusan pokok senduduk ini akan menyebabkan lendir dalam sarung telur itu akan mengalir keluar. Dengan ini telur itu akan melekat dengan sempurna kerana tiada lagi gangguan dari lendir itu, jelasnya. Jelasnya lagi, masih ada di kalangan wanita yang mengalami senggugut. Mulai rawatan tradisional, terdapat juga 3 jenis senggugut yang lazim dialami oleh segelintir wanita, di antaranya senggugut darah, senggugut urat serta senggugut lendir. Bagi pengamal rawatan alternatif sepertinya, kaedah membuat urutan di bahagian sulit pesakit perlu dilakukan untuk mengenal pasti jenis-jenis senggugut tersebut. Hasilnya, setakat rawatan yang beliau berikan terhadap mangsa senggugut menemui kejayaan agak memberangsangkan. Bagi pesakit medu pula, Kak Wansum akan menghasilkan ubat sendiri menggunakan bunga cengkeh dicampur dengan limau nipis 7 biji lalu diisikan dengan doa. Bahan-bahan ini perlulah disapukan di bahagian perut. Jelasnya apabila diminta menjelaskan hakikat penyakit medu yang masih dialami oleh kebanyakan lelaki dan wanita hari ini. Katanya lagi, berhubung dengan masalah sakit kepala dan migren, berpunca dari urat saraf mata menjadi terlalu tegang dan penyebab mata menjadi merah dan kesannya turut dialami telinga apabila mutu mendengar agak kurang jelas. Kaedah merawatnya ialah beliau akan membuat urutan, namun jika masih berasa sakit, beliau akan gunakan belahan asam limau nipis yang dibuang pulurnya, di mana bahan ini ditekan di bahagian sakit kemudian dilepaskan. Denyutan sakit akan diserapkan oleh asam limau nipis tersebut
untuk menjadikan darah turun dan naik dengan sempurna. Penyakit-penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol berlebihan tidak pernah dialami oleh masyarakat Melayu zaman dahulu berbanding hari ini. Ia berpunca daripada makanan, di mana beras nasi yang merupakan makanan asasi masyarakat Malaysia ditambah bahan kimia, air minuman mengandungi bahan kimia dan sebagainya. Ujarnya yang membawa maksud kebanyakan makanan dewasa ini mengandungi bahan aditif makanan yang boleh membahayakan kesihatan. Apabila ditanya tentang masalah histeria yang sering dialami oleh segelintir pelajar sekolah termasuk guru-guru wanita sejak ke belakang ini, beliau bersedia membantu merawatnya walaupun tidak pernah berhadapan dengan kes berkenaan sebelum ini. Namun, beliau perlu melihat kepada keadaan mangsa sama ada berpunca dari keturunan atau saka, belaan makhluk halus dari moyang mangsa atau terkena sakat di jalanan dan sebagainya. Suatu pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh beliau sewaktu merawat 7 orang guru wanita, termasuk salah seorangnya ialah guru besar sebuah sekolah agama di Pasir Pekan, Wakaf Baru Kelantan yang meminta bantuannya. Punca histeria menurut guru terbabit disebabkan salah seorang dari mereka memotong serumpun buluh yang tumbuh di penjuru pagar sekolah terbabit. Ekoran tindakan guru itu menyebabkan makhluk halus yang ada di pohon itu terus meresapi tubuhnya, menyebabkan guru-guru yang lain pula menerima natijahnya. Ketujuh-tujuh guru tersebut bertandang ke rumahnya dan mereka melingkarinya menjadi bulatan dan beliau bersila di bahagian tengah. Namun, beliau memberitahu tidak pernah memulihkan masalah gangguan histeria sebelum ini, tetapi akan cuba mengatasinya dengan izin Allah. Menurutnya, di antara bahan-bahan yang digunakannya seperti beras, kunyit dan lada hitam. Ketiga-tiga bahan ini dicampurkan ke dalam satu bekas dan dengan bacaan surah 3 Qul. Selepas itu beliau mencabar makhluk tersebut dengan diajak berlawan dengannya dan semestinya beliau tidak akan mengaku kalah. Selepas itu beliau menaburkan bahan-bahan tersebut ke arah 7 orang guru yang diganggu histeria itu. Selepas terkena bahan-bahan berkenaan menyebabkan ketujuh-tujuh guru perempuan itu tersedar dan beliau meminta mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Mangsa yang dapat mengucap 2 kalimah syahadah ini memberikan gambaran mereka telah pulih sepenuhnya dari gangguan makhluk halus penyebab histeria itu. Kemudiannya beliau meniupkan ketujuh-tujuh guru terbabit dengan membekalkan air tawar masing-masing. Sambungnya lagi, daripada maklum balas, pesakit terhadap rawatan yang diperkenalkannya setakat ini amat memberangsangkan dan pesakit memuji keberkesanan rawatan yang dilakukannya kerana telah sembuh sepenuhnya. Kebanyakan pesakit yang pernah datang menerima rawatan dengan beliau kebanyakannya dari Pasir Pekan, Wakaf Baru, Tanah Merah, Kota Baru, Gua Musang, Terengganu, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Singapura. Namun paling menarik bagi kebanyakan rawatan yang diterima pesakit dari luar Kelantan yang didapati sembuh sepenuhnya adalah penyakit strok. Selain penduduk tempatan, ramai pesakit luar Kelantan menganggap beliau adalah pakar strok kerana setelah menerima rawatan darinya, penyakit kronik itu sembuh sepenuhnya selain mampu merawat pesakit perut, terselih urat saraf dan sebagainya. Sebagai akhir katanya, setiap pesakit yang menerima rawatan darinya, beliau tidak meletakkan sebarang harga tetapi bergantung kepada keikhlasan pesakit itu sendiri. Justru, beliau berharap jika mengalami pelbagai masalah yang dinyatakan tidak perlu berasa malu dan segan kerana baginya setiap masalah ada jalan penyelesaiannya dan setiap penyakit itu ada ubatnya.